Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu fat characterization. Jadi dalam topik sebelum ni kita telah mempelajari tentang penentuan kandungan lemak ataupun lipid di dalam makanan. Sekarang ni kita nak belajar lebih dalam lagi. Okey, kalau kita tahu kandungan lipid tu, jadi kita nak tahu lagi lebih mendalam tentang ciri-ciri lipid tersebut. Jadi setelah kita mengetahui kandungan lipid tersebut, biasanya kita buat approximate analysis kan, kita guna kaedah Soxhlet. Jadi kita ingin tahu lagi lebih mendalam lagi, contohnya apa jenis lipid yang ada dalam tu, adakah triglyceride ataupun monoglyceride, okey. Kemudian adakah fatty acid apa yang paling dominan. Okey, kemudian oleh kerana penggunaan lemak ataupun lipid akan mempengaruhi ciri-ciri fizikokimia makanan. Jadi kita biasanya kita nak tahu, okey, sesuatu lemak tu bila dia jadi berpejal, bila pada suhu berapa katakan dia start to jadi mencair ataupun melting. Kemudian rheology dia macam mana kelikatan dia, macam mana ketumpatan dia, macam mana color dia, okey. Contohnya macam shortening tu dia lebih putih. Kalau margarine tu biasanya warna dia lebih kuning. Dan kadang-kadang kita juga ingin melihat susunan globul-globul lemak di dalam makanan. Jadi bila kita nak tahu, kadang-kadang kita akan buat analisis menggunakan mikroskop. Okey. Biasanya elektron mikroskop lah. Okey, saya rasa yang ni pelajar-pelajar semua dah tahu sebab kita pernah belajar dalam food chemistry. Okey. Jadi total fat biasanya kita masukkan triglyceride lah. Kemudian saturated fat yang tak ada double bond lah, biasanya kita panggil saturated fat without double bond. All fatty acids without double bond. Polyunsaturated fat adalah cis. Ini polyunsaturated fat, maknanya dia ada double bond tapi bukan satu, banyak. Okay. Dan kemudian kalau monounsaturated fat, dia cuma ada satu double bond. Okay. Okay, ini adalah contoh label pada certain food. Jadi kadang-kadang setengah makanan tu memang ada dalam perundangan makanan, dalam akta makanan, diperlukan untuk dinyatakan secara detail kandungan certain type of lipid. Okay, jadi kita terpaksa buat analisis lah. Contohnya mungkin dia nak tahu, okay, total fat kita dah ada, katakan buat Soxhlet. Dia nak tahu pula saturated fat berapa peratus, trans fat ada ke tak, kolesterol ada ke tak. Jadi kita kena buat analisis lah. Okay. Kemudian ada yang beta karotin ni dia larut lemak lah kan. Vitamin E, tocopherol semua dia nak tahu. Jadi kita terpaksa buat vitamin A. Okey, kepentingan menganalisis lemak. Jadi biasanya kepentingan menganalisis lemak ni ada beberapa perkara, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah jika terdapat isu tentang kesan lemak tertentu kepada kesihatan. Contohnya dalam makanan kita, katakan kita nak jual susu untuk kanak-kanak dan kita nak war-warkan bahawa dalam susu kita tu kandungan omega 6 dia tinggi. Jadi kita kena buat analisis lah untuk buktikan berapa peratus kandungan omega 6 yang ada dalam produk makanan kita. Dan kita boleh jadikan dia sebagai selling point lah. Okey, kemudian macam yang saya tunjuk sebelum ni, dia adalah keperluan pelabelan makanan berdasarkan perundangan. Jadi kita terpaksa buat. Okey, kemudian dari segi penyelidikan R&D sebagai food scientist, kadang-kadang kita pun memang perlu menganalisis sebab mungkin kita nak buat perbandingan dengan
lipid-lipid lain. Jadi kita akan mungkin menganalisis kolesterol, menganalisis kandungan lemak yang tepu, yang tak tepu. Dan juga mungkin kita nak tahu dalam lemak kita tu ada apakah jenis-jenis fatty acid, asid lemak yang ada dalam lemak kita tersebut. Selain daripada itu, dari segi lemak ni, dia juga akan mempengaruhi kestabilan produk makanan kita. Jadi, kalau ada lemak, biasanya akan ada isu rancidity. Okay? Jadi, dari segi shelf life, jadi kita boleh buat perbandingan lah. Kalau katakan pakai lemak ni, berapa lama shelf life dia. Kalau kita pakai katakan butter banding margarine, berapa lama shelf life masing-masing. Ataupun dengan shortening, kita boleh buat perbandingan. Selain daripada itu, ada juga aspek keselamatan. Di mana kalau produk kita ini mengalami ketengikan ataupun oxidation, jadi oxidation ini akan menghasilkan compound yang toksik kepada badan kita. For example, malonaldehyde dan juga kolesterol oxide. Jadi kita perlu tahu adakah penghasilan produk oxidation tadi akan membahayakan consumer. Selain daripada itu, jika kita ada membuat product development baru untuk menggantikan lemak, contohnya dekat pasaran ni ada satu produk yang kita kenali sebagai Olestra. Olestra ni dia bukan lemak tetapi dia adalah sukrose polyester. Jadi apabila telah dibuat kajian dan telah dijual pun, dikomersialkan, Olestra ni boleh menggantikan lipid. Okay? Dan apabila kita makan, dia tidak akan tidak akan dihadamkan lah, dia akan keluar je dalam najis kita, dalam tinja kita. Jadi untuk produk-produk baru ni kita perlu menganalisis adakah selamat, adakah berkesan untuk pengguna. Dan yang last sekali adalah tentang halal status. Apabila kita bercakap tentang lemak, jadi biasanya lemak ni ada dua sumber yang utama. Yang pertama mungkin daripada tumbuhan dan yang kedua daripada haiwan. Kalau daripada tumbuhan memang tiada masalah, memang semuanya halal. Tetapi jika daripada haiwan, jadi kita bimbang haiwan tersebut tidak halal ataupun tidak disembelih dengan cara yang sepatutnya, mengikut syariah. Jadi itu adalah satu aspek yang agak pentinglah untuk kita tentukan status halalnya. Okay, jadi reasons to do food analysis actually lebih kurang sama yang macam saya terangkan sebelum ni. Okay, sample selection and preservation. Apabila kita telah mendapat sampel lipid, jadi seboleh mungkin kita mahu mengekalkan integriti sampel tersebut. Okay, kita tak nak bila dapat sampel dekat kita, yang sebelum ni tak oxidize jadi oxidize, yang sebelum ni kata dalam bentuk pepejal jadi cair. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah yang tentu supaya sampel kita itu dalam keadaan baik dan valid untuk kita analisis. So as with any analytical procedure, the validity of the results depends on proper sampling and preservation of the sample prior to analysis. Ideally, the composition of the sample analyzed should represent closely as possible to that of the food from which it was taken. Jadi kita kena pastikan kita dapat kekalkan integriti sampel tersebut. The sample preparation required in lipid analysis depends on the type of the food being analyzed, the nature of the lipid component, and the type of the analytical procedure used. Jadi apabila kita membuat sample preparation, kita kena tengok apakah sampel makanan yang kita ambil tu, apakah sifat-sifat lipid komponen dalam makanan tersebut, dan lepas itu kita nak buat analisis apa.
Jadi semuanya kita perlu ambil kira. Sebelum kita ambil sampel tu, kita dah tahu dah kita nak analyse sampel tersebut menggunakan kaedah apa. In order to decide the most appropriate sample preparation procedure, is necessary to have a knowledge of the physical structure and location of the principal lipids present in the food. So, since each food is different, it is necessary to use different procedure for each one of the sample. Jadi biasanya apabila kita ingin melakukan analisis lemak, kita akan gunakan kaedah yang rasmi. Okay? Bukan kaedah yang tidak di-approve oleh mana-mana badan. Jadi kita akan gunakan biasanya AOAC ataupun AOCS. In general, sample preparation should be carried out using an environment that minimize any changes in the properties of the lipid fraction. Jika kita bimbang sampel lipid kita tu boleh mengalami pengoksidaan, jadi kita boleh preserve the sample mungkin dengan meletakkan sampel kita dalam atmosfera nitrogen. Okay? Ataupun letak dalam freezer ataupun chiller. Dan kita juga sepatutnya mengelakkan cahaya daripada come in contact with our sample lah. Jadi biasanya kita akan letak dalam bekas botol yang gelap ataupun kita boleh guna aluminium foil. Ataupun kita juga boleh menambahkan antioksidan supaya tidak berlaku pengoksidaan kepada sampel lipid kita tadi. If the solid fat or crystal structure is important, it may be necessary to carefully control the temperature and handling of the sample. Okay, jadi memang jika kita nak tentukan solid fat content, kita kena pastikan memang kalau boleh tiada perubahan suhu yang berlaku daripada masa kita ambil sampel sampai kita analisis. Kalau tak, kalau berlaku perubahan suhu, mungkin akan berlaku perubahan solid fat content. Okey, ini sebenarnya kita dah belajar sebelum ini juga. Determination of total lipid concentration dan nota sebelum ni kita pun ada sentuh. Okay, this is just a repetition. So the principal physicochemical characteristic of lipids used to distinguish them from the other components in the food are their solubility in organic solvent, immiscibility with water, physical characteristic and spectroscopic properties. Jadi saintis telah membuat kajian bahawa mereka boleh menggunakan beberapa ciri-ciri lipid ini untuk kita menganalisisnya di dalam sampel makanan. Jadi secara umumnya kita boleh bahagikan kaedah pencirian lipid ini kepada 3, iaitu yang pertama solvent extraction, yang kedua non-solvent extraction, dan yang ketiga instrumental methods.